Dia buat lagu tu pasal dia pilih molek. Dia pilih comel betul. Sebab dia ikut orang tua-tua yang dia, tua-tua dia zaman dulu, ikut nenek dia zaman dulu. Dan dia berasa benda tu molek. Jadi kalau dia berasa molek tu, Tuhan kata dia lah Allah sendiri membubuh masuk ke dalam perasaan orang tu, melihat benda tu molek. Di situ mereka mendapat banyak kesan. Beliau berkata kepada aku bahawa begitulah cara yang diamalkan oleh Syekh Sanusi di Maghribi. Jadi Syekh Sanusi Maghribi itu amat beratullah. Dengan arti matlamat amalkan tarekat itu untuk mengajak orang-orang itu semua supaya hidup dalam satu masyarakat yang berbentuk Islam. Dengan arti dari sudut lahirnya dia amal dengan amal Islam lah. Semayangnya, puasanya, apa-apa sekali. Jadi bukanlah tarekat dia tu membawa kepada tinggal fardu. Sebagaimana sebahagian tarekat yang dibawa oleh golongan-golongan yang jahil di tempat kita Malaysia ni. Jadi orang tempat kita ni yang amal mereka bilalah perikat tinggi, dia akan sampai kepada perikat makrifat. Dia kata dia sudah pun diangkatkan taklif. Dengan arti dia lepas daripada tekanan dan paksaan supaya dia beribadat kepada Allah. Jadi lepas berlaku puasa tak kena, semayang tak kena, semua lepas berlaku. Tak ada berlakulah. Sedangkan tarekat aslinya dia tidak terlepas dengan syariat. Syariat itu termasuk di dalam amalan tarekat juga. Syekh berkata, jalan fuqaha adalah jalan agama, jalan fitrah. Tetapi jalan ahli kalam bukan jalan agama. Tidak jalan fitrah, jalan ahli kalam. Jalan ahli fikih. Malah mereka mengambil daripada golongan ahli falsafah sahaja. Maka kami mengambil daripada ahli falsafah secara terus dan lebih baik daripada mereka melalui jalan ahli sufi. Kerana mereka tidak mengetahui perkara itu yang sebenarnya. Jadi istilah-istilah yang digunakan oleh ahli kalam, orang-orang Muslimin, semua istilah falsafah belaka tu. Kadang-kadang tu apa yang dia guna tu dia sendiri pun tidak faham dengan sebaik-baiknya. Kerana tiruan. Syekh berkata lagi, Syah Waliullah telah menyebut di dalam kitab Ta'wilul Ahadith. Kitab Ta'wilul Ahadith, sebuah kitab yang ditulis oleh Syah Waliullah, berhubung dengan hal politik. Jadi kita tengok bunyi Ta'wilul Ahadith ni, ta'wil mimpi je. Wa yu'allimuka min ta'wilil ahadith. Tuhan ajarmu sebahagian daripada takwil al-ahadith. Al-ahadith ni segala peristiwa-peristiwa yang berlaku. Arti kita menilaikan benda yang berlaku di alam nyata ni. Itu ilmu takwilul ahadith. Jadi termasuklah di antara perkara yang berlaku itu mimpi pun termasuk. Jadi takwil ahadith ni kalau takwil mimpi pun betul. Tapi selain takwil mimpi ni, takwil peristiwa yang berlaku dalam dunia. Kalulah bergolok di sebelah mana di dunia ni misalnya. Jadi tengok pergolakan yang berlaku tu, kita boleh takwil dah. Kita boleh andai dah lagu ni. Jadi ilmu ni lah ilmu Nabi ni. Ilmu Nabi. Al-Mubik dia panggil. Mubik ni orang yang dapat memberitakan sesuatu sebelum masa ni tiba. Tengok pergolakan yang berlaku ni, kita kata 20 tahun lagi negara kita akan jadi gini. Kesan daripada apa yang telah berlaku sana. Misal. Jadi orang ada pengenalan tu. Jadi ilmu tu ilmu ta'wilul ahadith. Sebab itulah kalau kita baca kitab ta'wilul ahadith, dia banyak cerita yang situ. Banyak cerita. Macam takbir mimpi je lah.
Jadi sebenarnya ini kitab ni kitab politik. Jadi kena orang politik baca baru boleh faham. Bahawa golongan Mu'tazilah telah mencuri daripada golongan ahli falsafah. Kemudian beliau menerangkannya dengan terperinci bab lain dalam kitab Tafhimat Ilahiyah secara khutbah. Ini insya-Allah ni. Insya-Allah dia sebut dalam kitab Ta'wilul Ahadith. Kihnya kerana pada zaman itu ramai golongan-golongan Mu'tazilah ni. Golongan Mu'tazilah ni golongan ahli fikir. Orang yang melihat kepada kenyataan. Kalau benda tu bertentangan, bercanggah dengan kenyataan, dia tolak. Itu Mu'tazilah. Dengan sebab itulah kalau kita kata ada di alam misal sirat misal. Sirat nama titi ataupun mizan. Mizan. Ada neraca. Waktu amal lain. Ada azab. Jadi dia tak boleh terima belaka tu. Sebab tak ada kenyataan. Nak tengok tak boleh. Ada azab kubur. Tahu mana? Tahu mana? Tak ada kenyataan azab kubur ni. Syukur nak timbang amal. Amal nak timbang kan? Takkan boleh timbang dia kata. Jadi benda-benda yang tak masuk dalam akal tu, dia tolak. Walhanya, peristiwa yang berlaku di alam rohaniah tidak sama dengan apa yang berlaku di alam nyata. Tak sama tu benda tu. Dengan sebab tu, undang-undang alam nyata ni tidak terpakai pada alam rohaniah. Jadi kalau nak pakai dengan ni juga, maka sudah tentu tidak akan wujud lagi lah apa yang dinyatakan di dalam hal-hal akhirat ni. Mati selepas mati ke, azab kubur ke, apa ni di suratul mustaqim ke, hisab, hitung segala amalan ke, tu mungkin dia tak terima berlaku. Itu golongan Mu'tazilah. Jadi golongan Mu'tazilah ni pun dia curi daripada golongan ahli falsafah. Sebab pada zaman dulu tak ada lah orang yang dikira orang bijak, orang ahli falsafah lah. Dengan sebab tu keseluruhan orang pada zaman tu, kalau orang-orang tu orang berilmu, dia akan curi istilah falsafah tu, guna di dalam ilmu dia. Sebab istilah orang ni istilah tinggi, istilah orang ahli ilmu. Jadi tak guna istilah falsafah ni, dianggap orang tu tak belajar ataupun tak berilmu, maka dia ambillah istilah tu. Jadi Syahrullah pun ada juga ni. Ni dia masuk dalam Tafhimat Ilahiyah, tapi dia buat apa secara khutbah lah. Syekh berkata, perbahasan ataupun perdebatan dengan orang awam seperti dalam masalah syiri ini merugikan masa dan umur. Kalau balik ke sini dengan orang awam lah, orang tidak ahli ilmu lah, orang ni rugi masa je lah, umum pun habis saja. Sebab itulah sebahagian di antara ahli-ahli ilmu sepanjang hidup dia duduk balik dengan masalah syirik dan tauhid dengan orang awam, sehingga ilmu pun tak ada nak sebar dan nak beri kepada orang. Benda tu habis dengan percuma masa dia. Berfaedah sama sekali, tidak berfaedah sama sekali kerana mereka tidak mengerti. Orang awam ni royak pun tak faham, tak erti, malah bahaya lebih besar dan banyak. Kau banyak hujah, kau banyak bukti, itu lebih banyak lagi bahaya kepada orang berkenaan. Dengan sebab itulah maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ittabi' ma uhiya ilaika min rabbik la ilaha illahu wa a'rid 'anil musyriki. Artinya ikutilah apa yang telah diwahyukan kepadamu dari Tuhan. Jadi Allah perintah kepada Nabi ikut apa saja yang diwahyu. Tidak ada Tuhan kecuali Dia. Allah saja Tuhan, lain tak ada.
Maksudnya tauhidlah mengesahkan Allah Ta'ala dan mengesahkan masyarakat. Wa a'rid 'anil musyrikin, dan janganlah engkau endahkan orang-orang musyrik itu. Terus cara lah dia kata gapo gitu gini tu biar dia lah. Sebab banyak perkara yang dia bawa tu boleh mengelirukan. Jadi bila bawa mengeliru, artinya orang awam tergelar dalam kekeliruan tu. Habis gitu ya. Jadi tidak sepatutnya kekeliruan tu diketengahkan. Kita kacau, pening orang itu. Maksudnya tidak perlu mengadakan perdebatan dan perbahasan dengan mereka. Malah Nabi SAW naklah memberi faham kepada orang yang mempunyai persediaan untuk faham. Jadi royak ni orang yang nak reti je, orang yang nak faham je. Orang yang si faham tu tak sudut tebing lah. Makna tidak kita kena tabur ni. Tidak kena tabur. Sebab orang tak si faham tu, kalau kita royak belah mana boleh tak si? Tak si. Dia sudah ada dah dia. Jadi kalau orang nak faham tu, royaklah mari banyak mana pun dia akan adu. Adu antara orang ni. Tentulah bila adu, tengok mana lebih baik. Kalau lebih baik tu dia ikut. Mana gitu. Orang sudah kena baku dah. Orang tu tak usah royak lah. Royak pun tak jadi apa. Buat rugi masa, rugi kamu. Walau sya'Allahumma asyraku. Sebenarnya syirik-syirik yang berlaku tu, semua tu kalau kita tengok sudah pun termasuk di dalam. So Allah Ta'ala nak dari begitu tu. Sebab tu yang kata walau sya'Allahumma asyraku. Kalau Allah mahu, sudah tentu mereka tidak akan menjadi syirik. Kalau Tuhan nak supaya dia tidak syirik, tak syirik. Yang jadi syirik tu, yang jadi pecah tu, bukan apa kan dia nak dah gitu. Dia nak dah. Kerana dia nak syirik itulah, maka berlakunya syirik. Wa ma ja'alnaka 'alaihim hafidha. Kami tidak menyuruh engkau supaya mengawasi mereka. Tuhan kata kepada Nabi Muhammad, aku tak suruh menjaga dia. Kalau dia syirik kan mak kena dia. Bukan aku atas mari ni sejaga dia. Jangan dia syirik. Tak boleh. Wa ma anta 'alaihim biwakil, dan engkau bukanlah pengawas bagi mereka itu. Bukan untuk menjaga dia ni. Maksudnya apabila mereka tidak mempunyai persediaan berfikir dan memahami. Persediaan. Jadi persediaan berfikir dan memahami. Fikiran ada. Persediaan untuk berfikir bukan berartinya setiap orang itu boleh fikir. Tapi bukan semua orang tak ada fikiran. Ada fikiran. Tapi persediaan ke arah berfikir dan juga memahami. Kalau tak ada, maka kamu tak mungkin mampu memberi mereka faham sesuatu. Ini ayat gapo dia pun dia tidak ada. Kalau dia tidak ada persediaan untuk mengerti. Mana gitu. Jadi nak tahu persediaan ni lah payahnya. Jadi dengan sebab tu, bagi orang awam, maka dia kena masuk ke balik bawah lah. Ke balik asah. Asah berfikir. Jadi kalau masuk asah tu dia terima, mungkin atas asah tu dia boleh berfikir. Jadi kalau dia fikir selalu, dengan asah tak ada, maka sudah tentu tak ada. Paling fikir. Dan dia tidak akan faham. Goyaklah bola mana-mana pun dia tak faham. Apatah pula kalau orang itu memang Allah Ta'ala buat dah pada asalnya, dia tak terima. Itu dia tergoyak lah. Waktu yang sebut summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Dia sudah buta, tuli, kelu. قال الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون.
ayat 108, di mana Allah mengajar adab kita supaya kita aman di dalam hidup. Dan kita ni, boleh dikatakan adab ni kurang jaga. Jadi Allah pesan kita sebab dia tahu kita ni pasien dia tak jaga. Tuhan kata janganlah kamu mencela, mencaci orang-orang yang menyeru selain Allah. Orang berdoa ataupun orang yang buat ibadah bukan kepada Allah. Yang bergalau ke semua orang ke atau apa sajalah. Orang berdoa, orang menyeru, orang panggil, orang beribadah, orang sanjung. Jadi kita orang Islam pula jadi begitu pada. Jadi menyanjung lebih daripada hak. Jadi sifat menyanjung ini memang tak dikanuti. Kalau ada lah orang lain buat, kita jangan kata uduh dia. Jangan caci, jangan telok. Wali kita kadang nak tak fake ni cuma bergalau. Jadi buat kena marah kalau semua bergalau tu tersupuh dia dulu. Walaupun semua bergalau pun biar. Jangan kata uduh dia. Jadi kalau kita duduk caci, kata uduh kepada orang yang menyeru beribadat selain daripada Allah, Tuhan kata fa yasubbullaha adwan bighairi ilmin. Nanti mereka akan bertambah keras memaki Allah tanpa berdasarkan ilmu. Dia tak faham secara mana lagi. Dia nak marah kita dulu kata uduh dia. Dia kata kita pun. Dia semua dinding tak khabar, kata orang semua Melayu. Dia kata kita semua dinding. Dia muka tak ada bergalau. Jadi dia marah kita menyebabkan Allah menjadi sasaran. Yang jadi tepat kena mati, tepat kena marah. Sedangkan dia tak tahu, tak faham, tak reti. Pak kalau kita maki sama kita, bagi menuduh sama-sama kita lah ke mana? Kita ni sama-sama Allah hidup, tapi semua Allah tu memaki kawan ni, kawan ni maki kawan tu. Jadi Tuhan larang ni orang lain suku sakak ni. Orang tidak semua Allah. Tuhan larang kepada kita semua Allah ni jangan kata uduh dia. Menyebabkan dia tu akan kata uduh kepada Allah akibat daripada kerana kita mengata uduh dia. Sebab kalau dia buat semua tu Tuhan kata kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Demikianlah lagu itulah serupa dia buat itulah kami hiaskan tiap umat memandang baik pekerjaan itu bagi mereka masing-masing. Yang dia buat lagu tu pasal dia pilih molek. Dia pilih comel betul. Sebab dia ikut orang tua-tua dia, tua-tua dia zaman dulu, ikut nenek dia zaman dulu. Dan dia berasa benda tu molek. Jadi kalau dia berasa molek tu, Tuhan kata dia lah Allah sendiri membubuh masuk ke dalam perasaan orang tu melihat benda tu molek. Kalau lah orang India pakai sari tu molek, dan apa nak orang India, tapi pada orang Melayu tak molek. Jadi molek ni sama-sama mencari. Kita mencari molek, orang lain pun mencari molek. Tapi di dalam menilai benda tak berbeza, tak sama, tak serupa. Jadi kita tak boleh lah nak paksa orang lain mengata molek apa yang kita kata molek. Tak boleh paksa. Kalau dia kata molek aku, dia lah.
kita duk balas apanya. Jadi amalan ni menggambarkan perasaan hak batin dia, hak dalam. Jadi kalau hak dalam berasa lagu tu, maka dia buat gitulah. Dia tidak malu daripada siapa pun. Jadi kita nampak itu jelas. Artinya amalan yang baik bagi setiap kaum tu, dia yakin oleh, dia sanggup kerja, dia sanggup buat, dia tak malu siapa-siapa dah. Kerana dia tu berasa molek. Yang memberi dia berasa molek tu Allah lah. Dia memberi dia berasa molek. Sekalipun orang lain kita tak molek. Amalan mereka tidak hilang dengan mudah melalui pertengkaran dan perbahasan. Bukan boleh. Bukan boleh nak sapu begitu je. Sebagaimana kerajaan tu boleh sapu akidah dan keyakinan orang-orang arkam. Dari sudut lahir nampak boleh sapu, tapi hak batin tak hilang. Sama juga orang tak kenal kepada jamaah tabligh. Wudu orang tak kenal. Orang hak kenal kat comel doa. Comel doa. Sanggup tinggal rumah tangga, sanggup tinggal anak bini. Kerana mengikut tabligh. Berilah orang kata gapo-gapo pun dia tidak peduli dah, kerana dia berasa itulah satu amalan baik. Ini pun satu masalah juga. Sama-sama orang Islam. Cumanya pandangan, kefahaman itu perlu diberi. Kalau mereka ada, maka dia boleh baliklah. Boleh faham. Kalau dia tak ada, tak faham. Begitu je keadaan. Jadi kalau duduk balok, duduk tekar, duduk gapok semua, itu tak menyelesaikan masalah. Sebab itulah kalau kita tengok kajian, walaupun timbul dalam masyarakat ni berbagai-bagai macam amalan, pengajaran, tapi kajian tidak bertindak kalau sekiranya tidak membukakan pentadbiran dia, tak menyusup dia dalam hal dia tadbir. Jadi kalau mencabar, itu mesti diambil tindakan. Itu dari sudut menjaga pentadbiran atau meletup lagi. Malah mereka harus diberi pahaman dan dengan persediaan yang mereka miliki sampai mereka faham dengan sendiri. Itu kewajipan lah. Kalau kita tengok dia tu menyeleweng lagi, mana perlu diberi kefahaman kepada dia. Beri dia faham sebaik-baik. Kalau dia faham, dia sendiri ubah. Dia akan berusaha lah. Kemudian tinggal dia. Arti buaya suruh dia lah. Sama ada dia boleh berkira ataupun dia tak boleh berkira. Dia nak atau tidak kau. Sebab dalam agama-agama sebenarnya ada buat tu, kerana buat turut ikut dalam agama buat gitu, dia pun tumpang dia tahu gitu. Setelah dia beri paham ni gapo betul ni, maka dia akan tinggal. Thumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Kelak mereka akan kembali menghadap Tuhan mereka. Dia akan menerang apa-apa yang telah mereka kerjakan. Allah itulah. Fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Dia itu iaitu Allah akan menerang apa yang telah mereka kerjakan. Jadi kalau dah tak selesai sini, masing-masing bergerak mau apa yang dia setuju, apa yang dia kena. Jadi orang yang kena apa betul, dia akan balik kepada Allah. Orang yang salah, kau silap, tak betul, dia akan balik bertemu. Jadi bila bertemu dengan Allah tu, dia akan tahu sendiri apa yang dia buat tu betul ataupun tidak betul. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'atuhum ayatun la yu'minunna biha qul innamal ayatu 'indallah
Wa aqsamu billahi jahda aymanihim. Mereka itu benar-benar bersumpah kepada Allah, bersumpah dengan nama Allah, jahda aymanihim, bersumpah sungguh-sungguh. La in ja'atuhum ayat, jika datang kepada mereka satu ayat, satu bukti, satu mukjizat, satu petanda, la yu'minuna biha, nescaya mereka akan beriman dengan. Kalau benda itu telah sapa dan menjadi bukti kepadanya kebenaran itu, maka dia akan ikutlah. Jadi kalau tak sapa, dia tidak akan ikut. Jadi kalau dia tak ikut pun, mana bagi pihak kita yang menyapa dia ni, tidak perlu kita marah dia. Tak perlu. Semua perlu kita sampaikan pada dia kefahaman saja. Syekh berkata, jika kamu tidak berbantah dengan mereka, tak balah, tak tekar dengan dia, mereka mahu melihat dan memikirkan tentang ayat-ayat, mukjizat, keramat dan penurunan ayat-ayat kepada kamu. Dengan sebab itu, mereka akan beriman. Jadi kalau kita tidak tekar balah dengan dia lah, maka dia akan tengoklah gapo yang kita bawa tu, dia boleh beriman. Itu kepada Nabi lah. Jadi kalau tidak Nabi, artinya orang itu boleh cuba fikir, bila dia faham sama dengan kita, maka dia akan bersama dengan kita. Qul innamal ayatu 'indallah, katakanlah sesungguhnya ayat-ayat itu hanya di sisi Allah. Bukti-bukti kebenaran itu, waktu semua itu datang daripada Allah. Kita tidak dapat membuktikan sesuatu tanpa diberi oleh Allah. Ayat-ayat itu bukannya datang daripada Nabi SAW. Nabi sendiri tidak boleh bawa ayat itu. Sama ada mukjizat ke, sama ada ayat-ayat Quran ke dan sebagainya. Sehingga baginda dapat membawanya sebagaimana yang mereka tuntut. Jadi orang itu nak minta tu, tak usah minta lah dengan Nabi. Sebab Nabi tak boleh nak buat, tak boleh nak beri. Sekiranya Allah Ta'ala beri, maka barulah Nabi dapat melahirkan mukjizat-mukjizat ataupun bukti-bukti yang diminta. Syekh berkata, mukjizat tidak terjadi atas permintaan dan rundingan. Kalau kita nak mukjizat, kita minta, tak jadi tu, tak jadi, bukan kerana atas dasar kita minta atau rundingan di sidang ramai seperti yang mereka mahu, itu tak jadi mukjizat. Mukjizat ni bila keperluan dikandaki, maka Allah Ta'ala turunkan suatu mukjizat. Kita kata misalnya, kalau sudah lama orang berada dalam gulungan Nabi, bersama dengan Nabi, tiba-tiba keperluan air mendesak kepada orang ramai, maka waktu itu Allah Ta'ala beri mukjizat kepada Nabi supaya air yang dikandung itu boleh. Jadi walau macam mana sekalipun mukjizat, dia ada asbab zahiri juga, bukan semata-mata asbab zahiri. Katakanlah bila orang minta nak air, Nabi tanya orang ramai, siapa ada air lebih? Siapa ada air lebih? Jadi dalam agama-nya ada sikit solat lebih. Lebih ramai sini. Jadi Nabi bubuh dalam bekah, dia bubuh tangan dia, barulah dia bertawajuh beri tumpuan minta kepada Allah air itu supaya keperluan orang nak minum. Air nak minum cukup payah di pada pasir ini. Jadi waktu itu Nabi suruh minum, orang minumlah. Seberapa ramai askar minum itu, dalam bekah yang kecil itu, minum sebuah kuah ini, air cukup. Tapi air cukup tu, air tu ada upan dia air itu.
Bukan buat barang tak ada tu, bukan ada. Jadi berartinya asbab ghaibi dengan asbab zahiri itu dia bergabung. Itu maknanya. Tetapi penurunan ayat dan mukjizat dalam bentuk yang mereka pohon tidak pasti dan tidak wajib bagi Allah menurunkannya. Ya, hak demo lagu mana tu, hak ni tidak pasti Allah tunai sebagaimana yang dia. Cuma Allah akan beri apa yang dia mahu beri. Sama juga dengan doa-doa yang kita minta. Kita minta kepada Allah dengan macam-macam permintaan. Jadi Allah akan terima permintaan kita. Tapi apa yang dia nak beri? Kalau kita minta ke, ataupun pemberian dia. Allah Ta'ala beri itu bukan yang kita minta. Ada juga yang kita minta untuk pemberi. Tapi banyaknya dia beri tak benda kita tak minta. Kalau kita minta tak boleh. Sebab ada minta buah pun tak minta aku saja. Berasa tak ada putus haraplah dengan Allah daripada permohonan itu. Sebab Tuhan tak terima. Sebab tak beri. Kita kata sebab dia tak beri. Wah minta dah. Sebenarnya permintaan kita Tuhan tahu dah. Kalau dia nak beri itu gapo. Kalau kita minta ke ada satu benda lain yang kita tak minta. Itu yang masalah. Jadi Tuhan kata dah ud'uni astajib lakum. Minta lah aku beri. Aku terima permohonan itu. Bila terima permohonan hati dia makbul. Tapi kalau dia terima tu gap. Kalau dia akan beri kepada kita minta, ialah benda-benda yang dia perlu beri. Dari waktu kita sedar ataupun tak sedar. Banyak kita tak sedar. Sebab kadang-kadang dia berasa tak berkait dengan hak kita ni. Allah beritahu. Jadi kita berasa kau tak beri lagi. Sebab kita dah nak benda lain. Gitu je. Jadi perkara ni kalau kita renung, memang ayuh nak. Tapi kalau kita tengok saja, Allah Ta'ala beri kita banyak benda kita tak minta. Kalau kita tengok situ, cukup dah. Kalau kita minta satu benda, Tuhan beri juga benda kita tak minta, gapo kita tak tahu. Dia akan beri kita, pasti dia beri. Tetapi penurunan ayat dan mukjizat dalam bentuk yang mereka pohon itu tidak pasti dan tidak wajib bagi Allah memutuskannya. Justru itu mukjizat terjadi bukan kerana mujadalah. Bukan kerana ada berlaku pertengkaran, perbalahan. Di situ tu mukjizat. Ataupun berlaku munazarah. Munazarah tu berdebatlah. Sebagaimana dakwaan golongan ahli kalam yang mengamalkan sikap berdebat. Jadi orang golongan ahli kalam ni memang passion dia, ilmu dia tu asas untuk berdebat dah. Mereka mensyaratkan supaya orang ramai mengenali Nabi dengan cara menewaskan musuh melalui mukjizat. Yang golongan ahli kalam ni nak kenal Nabi ni artinya kerana Nabi ada mukjizat. Mukjizat tu boleh mengalahkan musuh. Ini nampak lagu tu. Walahnya bukan begitu. Kalau sekiranya Allah Ta'ala nak mengalahkan musuh melalui mukjizat, tak payah duduk ramai-ramai. Tak payah duduk puak, tak payah duduk pegang. Tapi Nabi sendiri ni bersusah payah pegang. Cuma tak mati je. Luka ke gapo kena sebagai lain juga. Tinggal lagi setelah usaha sampai ke tahap yang genting, maka doa dan kehendak Nabi itu Allah Ta'ala makbul lah. Allah Ta'ala terima dengan cara diberi bantuan. Ibyastaghiithuna rabbakum. Sewaktu Nabi minta bantuan daripada Allah,
Fastajaba lakum, Allah terima pada kamu dengan syarat anni mumittukum bi khamsati alafin minal malaikati munzilin. Dengan cara Tuhan turunkan malaikat 500,000. 5,000 malaikat turun dari langit, dari atas untuk membantu. Jadi turun malaikat tu lagu mana? Yang tafsir kata turun malaikat tu dengan pakai hijab, kebanyak, berkuda. Jadi malaikat tu tulis. Perang Nabi sedaklah duduk saja, tak payah perang. Tak payah duduk perang. Tak kalulah kerana malaikat tu tolong Nabi, nak agak ramai-ramai malaikat. Malaikat seorang dah cukup. Tak ramai apa tak apa. Jadi maksud turun malaikat situ tu makna turun bantuan daripada Allah. Bukan melalui rupa-rupa malaikat tadi. Iaitu termasuk itu semangatnya, keyakinannya, kesihatannya dan sebagainya. Itulah malaikat itu. Jadi seorang boleh mengalah orang ramai. Jadi patutnya tentu orang seorang ni kalah, orang ramai tu benar. Tapi tidak, bila masa Allah Ta'ala beri pertolongan, orang seorang benar, orang ramai kalah. Itu bantuan daripada Allah. Mereka berkata bahawa mukjizat para Nabi wajib ke atas Nabi-Nabi melahirkan. Berartinya mukjizat ni satu tanggungjawab kepada Nabi lah. Untuk melahir kepada orang supaya orang tu percaya dia tu Nabi. Jadi orang akhir kalam dia kata ni, mukjizat para Nabi itu wajib ke atas Nabi-Nabi melahirkan. Dan keramat para wali wajib disembunyikan. Orang Nabi itu kena wajib melahir. Hak wali wajib disembunyikan. Mereka membezakan mukjizat para Nabi dan keramat para wali. Kemudian mereka membezakan antara mukjizat dan sihir. Jadi tak kena tu belakang tu. Mukjizat para Nabi, keramat para awliya, hak tu locak. Benda yang sama. Oleh kerana awliya ni tak ada mukjizat, maka ada pada dia keramat. Keramat tu pun mukjizat tu juga. Mukjizat tu juga keramat tu pun. Cuma pada awliya dia panggil keramat. Mereka membezakan mukjizat para nabi dan keramat para wali. Dia kata lain belakang. Padahal tidak. Kemudian mereka membezakan antara mukjizat dan sihir. Itu memang dah mukjizat dengan sihir itu benda lain-lain. Mukjizat benda sebenar, benda hakiki. Sihir ni benda palsu. Syekh berkata, di sisi kami mukjizat para nabi sama dengan keramat para wali. Ini kata Syekhul Mufassir, Syekh Maulana Ubaidillah lah. Bagi dia qatullah je. Mukjizat nabi, keramat awliya, qatullah. Jadi benda yang sama. Tiada perbezaan antara mukjizat dengan keramat. Malah mukjizat para nabi dikenali melalui sirah para nabi sahaja. Jadi kita boleh tengok perjalanan hidup, kegiatan hidup para nabi itu lahir macam-macam mukjizat dalam hidup dia. Maksudnya jika seseorang benar pada kata-kata dan perbuatan dan cara hidup yang baik, itu adalah mukjizat. Kalau seorang itu betul, benar dari kata-kata dia, perbuatan dia dan cara hidup dia, maka itu melahirkan mukjizat. Jika seorang itu dapati berbohong, berakhlak buruk, itu dikira sihir. Sihir. Sebagaimana kita dengar dululah biasa-biasa berlaku. Tuk Said sahur kiamat. Tapi dia juga gelap
dalam pon judi. Nak cari dia, nak suruh bamu anak kita tu kena cari baju judi, baru jumpa dia. Dia tu sahih. Sanjung orang ke dia tu lah kerana berkat dia. Berkat ada pada tu sahih. Walahanya tak ada apa satu. Tak ada satu berlaku. Termasuk dah situ cerita lamanya adik Amor seorang dia naik tanah bumi. Tanah bumi ni kan dia biasa habis belum muka ataupun semua muka habis. Dia naik tanah merah tu, dia berkembang merah tu, dia kecil itu dia kembang jadi besar sehingga habis belum muka ataupun sebahagian daripada muka dia tu atau menyeluruh muka pun ada sehingga kita tengok berubah muka sebagaimana berlaku kepada seorang Cina jelawak. Apa ingat Cina jelawak? Cina jual minyak rasa-rasa di jelawak tu ada. Jadi muka dia sebelumnya ni tadi tanda bunuh. Jadi begitulah adik ambonya seorang waktu dia masih umur dalam setahun lebih kurang tumbuh tanah bunga di bawah. Kecil je macam kenyam. Sehari demi sehari dia kau besar. Lama dia rapak ni antara sini dia rapak besar dia. Taruh tu saya tak cakap sapu, tak cakap berapa. Betul lo. Kalau saya kamak cari dari pun judi tak dipuki juga. Bom tak jadi ke pos satu. Akhir sekali jumpa satu orang dia kata buat kinilah mati dia kata. Buat lagu mana? Dia kata ambil tu orang buat ulang kan? Kemih air itu dia ada putih-putih kan? Pelapung putih. Tapi bukan nak ke pelapung tu, nak pucuk tu. Giling dengan penukuk mata kunyi, tepek. Bila tepek dia kudi. Kudi ni, jadi berarti kudilah. Bila kudi tu, budak-budak unggal sana unggal tu ni, pak juga daya. Batuk daya sini habis copek. Dalam leceh. Jadi berabak siapa kelelur tak besar mati kau tu. Sabit ayat. Tapi sebenarnya tepek god tu dia jadi pudi dia mati tu. Moga gapo panggil? Moga kena tu. Mati. Hanya di kuping. Dari siapa sekarang pun ada sini. Bukan. Tapi benda tu matilah tidak besar. Boleh beringatlah berarti kalau ada siapa-siapa kena, ingatlah itu obat dia. Tersogilah tutup wali tersogilah. Jadi apa berlaku? Dari apa berlaku? Tiada perbezaan antara mukjizat dan sihir. Dari satu segi, sihir pun bunga kata kerti juga. Mukjizat pun kata kerti juga. Malam mana telur dia buh dalam beg, ada tu beg dalam poket dia. Tak kerti juga tu kata. Jadi sama juga mukjizat pun serupa juga benda yang sama. Sama tak kerti, sama tak faham. Jadi serupa dari satu sudut. Tinggal lagi sihir ni dia layak buruk je. Tapi mukjizat ni benda hakiki, benda sebenar. Itu beza. Syekh berkata, kami ubahkan nama mukjizat dengan nama ayat. Dia sebut
Tilkal ayatu indallah. Innamal ayatu indallah. Ayat-ayat itu daripada Allah. Jadi dia pun nama ayat bukan makna mukjizat. Jadi betul aja. Cuma ayat ni artinya tanda kekuasaan Allah. Termasuklah ayat dan mukjizat kauni. Termasuklah ayat-ayat Quran tu dan mukjizat kauni. Mukjizat kauni ni mukjizat yang berlaku di alam. Seperti air sikit jadi banyak dan macam-macam lain lah. Inilah ayat pada firman Allah, wa ma yush'irukum annaha idza ja'at la yu'min. Dalam ayat ni lah, wa ma yush'irukum, kamu tidak mengerti, annaha idza ja'at, bahawa sekalipun ayat-ayat itu tiba, annaha idza ja'at, ja'at itu balik kepada al-ayat. Apabila ayat-ayat itu tiba, maksudnya apabila datang ayat tanpa rupa yang mereka kehendaki. Kita nak muka lain, dia main muka lain. La yu'minu, mereka tidak akan juga percaya. Sedangkan memang itu dah ayat daripada Allah. Tapi ayat tu hak dia tidak nak, dia tidak minta. Tak percaya Allah. Kemudian kami menentukan rupa ayat. Dengan ayat ini kita terpaksa terhadap Allah. Dan ini tidak mungkin berlaku kerana tidak berlaku pertengkaran, perdebatan, perlawanan dan menewaskan dengan mukjizat dan ayat. Kalau tak ada mungkin berlaku lagu itu. Malah bagi Nabi wajib meninggalkan semuanya. Kalau ayat bahasa bertengkar balok debat tu. Kemudian mereka berfikir sendiri dan beriman. Cuma ayat Nabi-nya ialah ayat-ayat Quran yang memberi mereka tu faham. Setelah tu mereka fikir, faham, baru dia beriman. Idza ja'at la yu'min. Jadi kalau si beriman, maka dia tak nampak, dia tak beriman. Dengan cara berdebat mereka tidak beriman. Itulah maksud firman Allah, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marrah wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Dan kami putar belikkan hati dan fikiran mereka. Nuqallibu afidatahum wa absarahum. Tuhan balikkan, putarkan mata hati dia dan juga fikiran mereka. Kama lam yu'minu, sebagaimana halnya dulu mereka tidak percaya, tidak beriman. Wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Dan kami biarkan mereka kebingungan di dalam kesesatan. Jadi orang yang duduk dalam sesat tu, dia duduk dalam tak erti. Dia tak faham, erti dia ni terus dalam keadaan bingung. Walau annana nazzalna ilaihimul malaikah wa kallamahumul mauta wa hasyarna alaihim kulla syai'in qubula ma kanu yu'minu illa an yasha Allah. Jadi kita masuk pada juzuk yang keberapa ni? Walau annana. Saya kutipkan tanah. Walau annana. Yang keberapa? Yang 7. Walau annana ni juzuk 7. Walau annana nazzalna ilaihimul malaikah, dan andainya kami turun kepada mereka malaikat-malaikat. Jadi orang ni duduk nak ke malaikat ni. Kalau kami buat turunlah kepada mereka malaikat. Wa kallamahumul mauta, dan orang-orang mati menceritakan kepada mereka. Hidup semula orang mati itu cerita berlaku sebab mati. Wa hasyarna alaihim kulla syai', dan kami kumpulkan, hipungkan apa-apa saja yang biasa dijadikan bukti.
Wa hasyarna 'alaihim kulla syai'in qubula, untuk menjamin dakwah kamu di hadapan mereka. Maksudnya mukjizat tidak dapat mengatasi seperti diturunkan malaikat, dihidupkan orang mati, dia bercakap dengan mereka. Semua tu tidak menjadi apa-apa belaka. Kalau mukjizat turun pun, mukjizat bukan boleh menguburkan sesuatu. Jadi kalau berlaku balas tu, maka nuli'min, nescaya mereka tidak akan beriman juga. Dengan artinya kalau orang yang sudah pun ditetap oleh Allah tidak beriman, marilah mukjizat. Kok dia boleh tengok depan mata dia, pelik-pelik barang mana, tak percaya. Tak percaya. Maka nuli'minu, mereka tidak akan juga percaya illa an yasha Allah, kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Jadi berarti nak percaya, nak beriman, orang yang sudah pun rekod di sisi Allah Ta'ala nya dia ni mukmin dah. Tak beriman seseorang kecuali orang itu ya Allah Ta'ala dah tahu dia tu mukmin. Jadi soal beriman dia tu dalam pergi kat mana? Pergi kat awal ke, pergi kat pertengahan ke, pergi kat akhir ke. Dengan sebab tu di dalam syariat ataupun dalam mazhab golongan ahli sunnah wal jamaah, tidak benar kita cuba mulut menafikan orang-orang, siapa-siapa lah, menafikan atau mengatakan dia ahli neraka ke, yang jumpa dengan Cina tu semua bergalau, Asia semua bergalau, apa ahli neraka ni. Saat itu mazhab dalam mazhab ahli sunnah tak benar tu kita kata gitu. Sebab orang tu beriman dengan Allah ke ataupun tidak ke, kita tak tahu. Walau dia semua berhala pun, Allah Ta'ala tahu dia beriman. Jadi kita kata, ni orang bahasa ahli neraka ni, semua berhala ni, dia sedang dia orang ni dalam pengetahuan Allah dia ahli surga. Dia ahli syurga. Cuma bila masuk? Saat akhir sekali dia. Saat akhir. Sebab tu kita diajar minta husnil khatimah. Minta molek akhir sekali. Jangan tamak kita dengan tamak yang buruk. Mana mati kita dalam keadaan buruk, nak kita mati dengan keadaan baik. Jadi kalau baik, akhir itulah menandakan baik itu. Jadi kalau dulu tu jahat, akhir sekali baik. Agak baik tu dia. Baik tu. Tapi kalau baik, akhir jahat, maka dia orang jahat. Jadi benda ni kita tidak tahu. Jadi kalau kita selalu buat cuba buruk, kalau benda tidak sebagaimana yang kita kata, mungkin akibat buruk kita kata terbalik kita. Hak tu kita perlu beringat. Jangan kita pula agak kata. Termasuklah orang tu kalau kita kata orang kafir semua bergalau pun, tu pun juga. Contohnya. Pas kali ni lagi orang kita semua pakai marah, pakai caci, pakai kata uduh. Fir'aun laknatullah. Siapa tak kata Fir'aun laknatullah? Kita tahu bahawa Fir'aun itu beriman atau tidak. Dalam Quran sebut hatta idza adrakahul gharaq. Bilalah Fir'aun tu berasa dia lemah dah lagi. Lemah dah. Tergelar dah. Masuk air gok-gok. Berarti dia tak mati. Idza adrakahul gharaq qala amantu. Waktu tu dia kata aku beriman. Jadi Tuhan kata bila siapa dia tergelam, lemah dah,
Dia pun kata aku beriman. Amantu billadzi amanat Banu Israil. Aku beriman serupa Bani Israel juga, dia kata. Wa ana minal muslimin. Dan aku ni termasuk golongan orang Islam, kata Fir'aun. Cuma aku nak marah doa orang tu, dia kata Tuhan tak terima dah. Pasal saat akhir. Saat akhir Tuhan tak terima. Mana tahu Tuhan tak terima. Tuhan royak kita dia tak terima. Sudah dalam Quran, Tuhan royak gitu. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa-siapa yang akhir kalam dia la ilaha illallah. So jangan kita learn ni. Jangan dia tidak kata la ilaha illallah. Dia beriman supaya Nabi Musa beriman juga, dia kata ya Allah dah tu. Nabi kata masuk surga. So kena azab dulu selama mana, tu bab yang kedua. So dia tu rekod orang mukmin dan dia akan masuk surga. Jadi kalau secara Fir'aun tu boleh berlaku balat tu, orang duk caci uduh kata pakai hari ni, sedangkan Tuhan tak beri kita uduh. Lagu mana? Jadi patut kita bertolak ansur lah, boleh kata uduh. Walau pada Fir'aun biar lah. Sebab yang menjadi imej ko, yang menjadi tidak imej ko, semua tu kerja Allah, bukan kerja kita. Maksudnya, malaikat mereka diberi kefahaman dan persediaan untuknya. Orang itu berimanlah. Tuhan beri persediaan untuk dia beriman, maka dia akan beriman. Semuanya ini tidak boleh didapati malaikat melalui jalan sufi. Nampak harga ni, kena belajarlah ilmu tasawuf. Ilmu yang hakiki. Jangan belajar ilmu tarekat. Ilmu tarekat ni bukan ilmu tasawuf. Cuma tarekat ni satu latihan ruhaniah untuk mencari jalan potong, jalan cepat. Siapa? Dia guna tarekat. Jadi jalan sufi ni jalan ilmu, jalan berfikir. Itu beza. Itulah jalan melalui persahabatan. Jalan sufi ni kita kena berkawan, kena saing dengan orang sufi. Itulah dikatakan sahabat Nabi. Sebab Nabi-Nabi semua tu tak ada anak murid. Tidak dikatakan murid Nabi, dikatakan sahabat Nabi. Mana-mana orang bersama dengan Nabi, maka pancaran cahaya iman dan ilmu yang ada pada Nabi itu terserlah kepada orang yang bersahabat. Serupa kita lah juga, kalau kita ni ada minat dalam bidang bagi kereta misalnya, jadi kita kesaing orang bagi kereta, tupai buku kata, tupai holo pelayar, tupai holo spana, tupai pula misalnya, akhir kita jadi pandai juga. Kamu ingat je main pondok mula, saing kamu di Bukit Tanah. Dia ngaji sekolah Arab, kita ngaji pondok dengan sekolah Arab Dungan waktu tu. Jadi bila gitu dia duduk pondok, lama-lama adik pun dia mari. Adik dia tu ni saya kerja. Bukan mari nak ngaji, ni saya kerja. Dia pun marilah Kota Baru cari kerja. Kata cari kerja. Tak ni. Tak boleh kerja. Kat dia pun balik tu naiklah pondok kita, duduk buah kali Ais. Kawan sehari tu rumah hari ni, dia kata hari ni kemarin tu kata dia cari kerja ke adik kawan. Tak ni dia kata dia berboyak gitu. Kata saya mau cari kerja ke apa kita ni. Dia kata adik kawan nak belajar bagi kereta. Mau cari pak bagi kereta. Tak si belakang dia bagi kali. Tak si ambil kali, cukup belakang dah kali. Di sana tak si kali sini, tak si kali sini. Enggak kerti kotnya jalan yang pun payah pergi kereta. Lain tak ada lagi.
Nak kita pun pakai Melayu, hak buka buat bagi kereta tu, dia membuat tu. Royak dia, Ambo ni, nak tinggal di Ambo sini, nak suruh dia tolong cara ke bagi kereta. Tidak kata nak suruh gaji. Kalau dia pandai, gapo boleh agak jadi, tu nak beli minum air pun boleh lah. Tapi buat hari ni, nak suruh dia, kerja aja. Yang kata nak makan gaji. Kalau dia cari kerja, sebab dia nak makan gaji. Nak makan gaji, dia kena ada peruntukan nak bagi kita. Tapi kalau kita pergi nak tolong kerja, dia tak payah buat projek untuk kita. Tapi kalau dia tu orang, kalau dia tu orang tolong hari kerja kita sehari tu, hari tu, takkan hari tak boleh. Takkan tak tahu siapa. Kita fikir gitu. Yang dia pun dia cuba dah. Dia pun cuba. Cuba pergi buat orang Melayu boleh lah. Bukan nak makan gaji. Terima duduk lama. Dia bayarlah gajinya berapa menasabah. Dia kau duduk kerja hari-hari. Tak okay, dia duduk beli saja menasabah. Bolehlah kau itu. Akhir-akhir anda awak kerja sendiri. Boleh kerja sendiri. Pasal apa isni'dak dia ada, bila disaing dengan orang pandai, dia akan jadi pandai. Gitu. Gitu. Jadi, sahabat Nabi pun lagu tu lah. Pasal isni'dak dia ada, dia saing dengan Nabi, lah, menjadi sebuah Nabi juga lah. Nabi juga lah. Jadi jalan sufi, satu di antara jalan, ambil ilmunya dengan cara persahabatan. Walakin aktsarahum yajhalun, tetapi kebanyakan mereka itu tidak mengerti, tak faham. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura walau syaa rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun. Dan begitulah untuk tiap-tiap nabi. Sejarahnya semua nabi-nabi ini likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Kami adakan lawannya, iaitu syaitan-syaitan manusia dan jin. Semua nabi-nabi ni ada musuh dia. Siapa dia? Syaitan. Syaitan tu musuh nabi. Sama ada manusia ke, sama ada jin ke. Jadi hak ni pun satu masalah. Dia sebut syayatinal insi wal jin. Dia mau pergi faham dua benda yang berlainan. Dia kalau mengikut kata Arab tu atas dengan bawah. Syayatinal insi wal jin. Wah dia panggil wah orang atas tu. Jadi al-jin ni atas kepada al-insi. Dengan arti manusia satu dan jin. Atas tu limutlaqil jam'i itu. Limutlaqil jam'i. Jadi menunjukkan jin dengan manusia tu jins wahid tu. Daripada satu jenis je. Tinggal lagi kita berasa pelik. Dia kata jin ni kalau kita biasa duduk dengar-dengar hatu. Tak nampak hatu. Jadi jin sini ni bukan hatu ni, orang. Sebab itulah dia kata manusia dan jin. Di dalam lain istilah dia panggil as-saqalaini. Dia panggil saqalain. Dua yang menerima tanggungjawab, menerima beban. Jadi kalau ia layak menerima bebannya, manusia aja dengan jin tu. Masuk syurga pun jin dengan manusia, masuk neraka pun jin dengan manusia, boleh dosa pala pun jin dengan manusia. Dua-dua ni. Jadi dua-dua ni menunjukkan benda yang sama. Cumanya berlain ni dari sudut
apa ni, ramuan dia, beza sikit. Beza sikit situ dia. Dia dua orang ni kalau mengikut cerita zaman dulu. Biasa jin nikah dengan orang. Jin nikah dengan orang. Biasa. Kalau jin tu hatu, manusia ni orang, tak mungkin boleh nikah hatu dengan orang. Lain ni, jenis lain-lain. Spesies tak sama. Jadi kaum jin ni, dia satu kaum di tanah Arab tu, dia panggil kaum Sabak. Kaum Sabak tu kaum jin tu. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayatani an yamin wa an shimal. Jadi kaum ni kaum yang sudah maju, bertamadun tinggi, dia ada kerajaan di masa yang lalu. Dia kaum jin ni sezaman dengan Nabi Sulaiman lagi ni. Kerajaan dia ada. Balqis. Setelah utuhnya Sadu Ma'rab, ampangin besar di tempat dia tu, jadi meranalah orang-orang dia dan kawasan-kawasan dia pun musnah. Jadi orang tu pun menjadi pelarian rata-rata di tanah Arab. Jadi dia ni lah golongan jin ni. Kau dengar Nabi baca Quran di dalam kebun taman malam tu pun puak ni lah kau pergi beriman dengan Nabi tu lah. Idza stama'ana farum minal jin ni lah. Bukan jin tu dah. Jin orang. Sebab dia masyarakat Arab, dia jalan malam. Jadi termasuk jin pun jalan malam juga. Dia sehari panah. Jadi kalau ratu tak duduk panah apa? Yuhi ba'duhum ila ba'd. Yang satu menerangkan kepada yang lain. Masing-masing di kalangan jin dan manusia tu saling mewahyukan, saling membisikkan, memberitahukan sesuatu. Sama ada jin kepada manusia, manusia kepada jin. Itu memang selalu ada tu. Zukhrufal qawli ghurura. Kata-kata yang indah, yang menarik untuk menipu. Jadi ada menipu belaka jin pun, menipu manusia pun, menipu tu. Walau sya'a rabbuka, kalaulah Allah mahu. Kalaulah Allah mahu, ma fa'aluhu, tentu sekali mereka tidak berbuat begitu. Tak berlakulah terhadap mereka ni. Orang ni tidak akan jadi musuh pada Nabi. Manusia pun tak jadi musuh, jin pun tak jadi musuh. Dia antara dua tu pun tidak bekerja sama tu. Kalau Tuhan nak. Wa ma yasabun, dan tidak, oleh kerana itu biarkan mereka itu dan dengan apa yang mereka adakan. Fadharhum wa ma yaftarun. Oleh kerana itu biarkan mereka itu dengan apa yang mereka ada-adakan. Jadi kalau Tuhan nak, pastilah mereka ni tidak menjadi pengacau ni. Tapi dah Tuhan tidak nak, maka dia begitulah. Jadi sebab dia telah begitu, Tuhan kata fadharhum wa ma yaftarun, biarkan dia dengan kekagutan yang dia telah lakukan. Sebab itu memang sudah Tuhan buat dia begitu. Jadi kalau kita nak larang, tak era tu. Sebab kelayakan dia tu. Rupa kita nak larang, lemu makan rupa. Nak larang buat, nak makan dia. Mau makan daging, dah kerja lagi. Sama juga nak larang, gimana makan daging. Termasuklah orang tu pun daging. Nak larang gimana makan. Nak larang buat, bukan makan dia. Maksudnya hendaklah kamu tinggalkan mereka dengan keadaan mereka. Dan jangan bertengkar dan berdebat dengan mereka. Itulah sunnah Allah yang berlaku pada semua rasul-rasul yang lain. Jadi berarti kita nak elok daripada orang yang menentang ni, toleh lari. Daripada dulu sampai sekarang tu serupa lah. Kalau Nabi-Nabi tu ada setan dia.
ada penentang-penentang dia daripada kalangan jin dan manusia, maka orang lain pun balas tu lah juga. Itu sunnah Allah lagi. Allah Ta'ala وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلْيَرْضَوْهُ وَلْيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ. Ayat 113. Ayat akhir ini kena sebut semua Nabi-Nabi itu hajati sengaja Tuhan buat Nabi, dia buatlah musuh dia. Jadi berarti dia tidak bolehlah musuh ni bukanlah benda luar, benda dalam. Dan benda tu memang dikehendaki oleh dia sendiri. Kerana sebab tu Allah Ta'ala jadikan Nabi, jadikan musuh dia. Jadi musuh tu dikatakan syaitan-syaitan lah. Dia mengajar sama ada jin ke manusia ke. Walitasgha ilaihi afidatul ladina la yu'minuna bil akhirah. Dan supaya pula hati orang-orang yang tidak mahu percaya, orang-orang yang tidak beriman kepada hari kemudian, hari akhirat itu terpesona. Waliyaqtahu waliyaqtarifuhum waliyaqtarifu ma hum muqtarifun. Dan supaya hati mereka merasa puas dan biarkan mereka terus berbuat dosa. Jadi Tuhan buat dia musuh, dan musuh tu nak sumpah hati lah. Jadi kepuasan dia dengan sifat buruk dia. Jadi kita bila tengok musuh tu, kita marah dia lah. Kita marah dia pasal dia tu kacau kita. Sebenarnya memang vaksin dia ada bukti. Jadi Tuhan beri kepuasan untuk dia. Dan itu merupakan satu keputusan daripada pihak Allah. Jadi kalau Allah Ta'ala jadi Nabi, jadi musuh, jadi orang mukmin ada musuh. Dan musuh itu memang ada berlaku di mana-mana. Malah dalam keluarga umum pun ada musuh. Tuhan jadi keluarga kepada umum, keluarga itu jadi musuh juga. Mana ada orang tak berbalik, tak bermusuh. Cuma ada sikit, ada banyak, begitulah. Jadi sebenarnya musuh ni Tuhan jadi untuk menggerakkan orang yang kena itu. Jadi kalau tak ada, mungkin tak ada gerakkan lah. Dia tidak akan boleh buat perubahan. Dengan sebab tu ayat 114 tu Tuhan kata afa ghairallahi abtaghi hakama. Apakah patut aku jadikan hakim selain daripada Allah? Mana cari hakim ni, cari orang buat keputusan ni selain daripada Allah ni, patutkah? Tak ada. Facebook keputusan itu adalah hak Allah. Sekalipun kita yang membuat keputusan, pada hakikatnya Allah. Wa huwa alladhi anzala ilaykumul kitaba mufassala walladzina atainahumul kitaba ya'lamuna annahu munazzalun min rabbika bil haqq فلا تكونن من الممترين وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. Dan dia, sedangkan dia Allah
Alladzi anzala ilaikumul kitaba mufassala. Dialah yang menurunkan kepada kamu kitab, yaitu Quran, mufassala, dengan cara jelas. Tuhan waktu Quran bukan kata kelabu-kelabu dia, jelas, terang. Walladzina atainahumul kitaba, orang-orang yang telah kami berikan mereka kitab. Jadi biasanya disebut alladzina atainahumul kitab, enggak Yahudi Nasara dah dalam masyarakat Arab tu. Dan iktiba'un seluruhan orang yang Allah Ta'ala beri dia kitab. Jadi orang-orang yang Tuhan beri kepada mereka kitab, ya'lamuna annahu munazzalun min rabbih. Orang tu memang sudah tahu, dia sudah yakin tu, bahawa Quran munazzalun min rabbika bil haqq, benar diturun daripada Allah. Dia tahu tu. Sebab di dalam kitab Taurat dia, dalam kitab Injil dia sudah pun menceritakan tentang Quran. Itu tentang Nabi, dan Tuhan akan turun kitab kepada Nabi. Jadi berarti orang itu sudah tahu awal-awal lagi. Dengan sebab tu fala takunanna minal mumtarin, oleh itu janganlah engkau termasuk orang-orang yang ragu, orang yang bimbang. Ragu, mungkar ini ragu, orang syok. Jadi kalau sudah jelas disebut dalam kitab-kitab dulu, kitab Nabi Muhammad dan kitab Quran itu, jadi kalau dah ada kat situ, terus dia ragu lah. Maksudnya keraguan telah memasuki hatimu, hati, bukan kerana gulungan jahil itu engkar. Kok jahil dah selalu kira. Kalau dia engkar dengan jahil, Tuhan tidak ambil salah sangat. Engkar kerana jahil, engkar kerana tahu, itu tak boleh. Malah cukup bagi kamu membenarkan ahli-ahli kitab itu, kerana mereka tahu dan faham. Jadi orang itu semua orang reti belakang. Sebab orang itu dikatakan ahli kitab, dia boleh membaca, boleh menulis. Jadi sudah menjadi kelazimnya, kalau orang itu boleh menulis, boleh membaca, sudah tentu dia boleh faham. Jadi dengan sebab itu, kalaulah kedatangan Nabi Muhammad, bagi ahli kitab tidak ragu dia. Malahnya dia tu lebih kenal daripada anak dia sendiri. Orang itu tidak perlu ragu. Cuma engkar dia tu kerana hasad dengki ke, ataupun kerana kedudukan ke, mana begitu. Nak jaga title dia, takut martabat jatuh. Wa tammat kalimatu rabbika sidqa wa 'adlan la mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul 'alim. Kalimah Tuhanmu telah sempurna dan benar. Tamat kalimatu rabbik, kalimah Tuhanmu telah sempurna dan benar. Mana ketetapan Allah itu sudah pun sempurna dan benar. Maksud istilah sidqan ialah tauhid. Bertauhid ni adalah satu perkara yang sudah benar, sudah tetap dah. Manakala bohong adalah syirik. Syekh itu benar itu makna tauhid, bohong dengan arti syirik. Jadi berarti orang-orang ahli kitab dulu
Dia yang jadi syirik itu kerana dia bohong. Dia sengaja membuat pembohongan terhadap kenyataan daripada kitab dia. Adil adalah lawan bagi zalim. Maksud istilah-istilah itu tidak berubah selama-lamanya. Maksud itu mungkin tak berubah. Pengertian dia sungguh begitu. Perkataan mungkin ada perubahan. Sebab bila lama-lama perkataan itu sudah jadi perubahan lah, dengan sendiri jadi berubah. Wa tammat kalimatu rabbika sidqa wa adla, dan juga adil. La mubaddila li kalimatih, firman-Nya itu tidak biasa berubah. Tak berubah. Balas itulah adil, zalim daripada dulu serupa ya. Wa huwa as-sami'ul 'alim, dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allah tu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi disebut as-sami' al-'alim, Maha mana pelajak lah. Kalau kita ni dengar pun kadang-kadang tidak belah. Jadi dia ni dengar, dan pendengaran dia tidak sebagaimana yang kita dengar. Jangan disebut as-sami' al-'alim itu menggambarkan ilmu Allah Ta'ala tidak terlindung apa saja sesuatu pun. Sama ada benda betul dengar, betul lihat, nanti apa saja betul. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka 'an sabilillah. Ayat 116 ni Allah mengingat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila Allah Taala tu dia wahyu, bila dia faham, dan Allah mengingat lagi firman. Padahal kalau kita kira Nabi tak perlu beriman. Sebab muka dia kalau silap pun tak lama. Tapi teringat lagi ni. Dia kata wa in tuti' aktsara man fil ardi. Kalau engkau ikut kebanyakan orang di dunia ni. Kalau ikut orang di dunia tak. Padahlah yudillu ka'an sabilillah. Nescaya mereka akan menyesak engkau dari jalan Allah. Kalau ikut dia mu'adil lah. Jadi kalau ikut angin tak apa. Yang kita ikut angin malah duduk tekang dia ke, balak ke, misal. Jadi ikut angin, ikut tak boleh. Dia panggil mudarat. Mudarat tu ikut angin. Mudahanah tu ikut area. Syekh berkata, manusia mahu maju. Dan memang Tuhan jadi manusia ni versi dia maju. Manusia ni asli kejadian, ya memang dia tu menuju ke arah maju, meningkat sama. Dan menyertai kumpulan orang ramai. Itu basic dia manusia ni. Manusia ni dia tak hidup seorang, dia menyertai ulama, dan dia tidak kata buku. Dia akan bergerak dan akan berubah setiap zaman, setiap masa. Oleh sebab itu, manusia wajib berpegang dengan polisi Allah. Dengan sebab tu dia kena ambil polisi Allah. Jadi polisi Allah misalnya mau maju, mau keadilan, mau keamanan, keharmonian misalnya. Jadi patuh Allah Ta'ala dengan itu. Jadi cara dan untuk
praktikkan semua tu mengikut keadaan lah. Mengikut bijak pandang orang pada zaman ni lah. Pada mana suruh boleh bekalkan murni tu ke apa ni, sepahan dalam hidup, bermesra. Jadi waktu ni tiada rupa yang cuma rupa yang tidak berubahnya adil, maju, misalnya, tapi tidak berilmu, tapi pasti tak berubah. Jadi nak jaga benda ni jangan berubah, pastilah kita berpegang kepada polisi Allah. Jadi polisi Allah ni dia tak ada rupa yang khusus begitu. Sekalipun model ditunjuk oleh Nabi Isa itu pada satu ketika di mana masa itu memerlukan itu. Selain daripada polisi Allah adalah jalan-jalan yang sesat. Jadi kalau ikut polisi lain, kita akan lari daripada jalan yang benar. Yattabi'una illa dhanna wa innahum illa yakhrusun. Sebab mereka itu hanya menuruti prasangka sahaja. Orang-orang kafir itu, orang-orang yang selain daripada Allah tu, waktu tak lari dia. Dia andai je banyak, zanni je. Yattabi'una illa dhanna inna ba'da dhanni ithmun. Ada ayat lain begitu. Sebahagian andaian disangkaan ni salah. Bukan semua andaian itu betul. Sebab itulah dikatakan kepada orang-orang yang berijtihad, dikatakan mana kita ada fa'aswabah falahu ajrani. Orang yang berusaha berijtihad ni arti berusaha mengkaji, menyelidik, mendalami sesuatu untuk memastikan sama ada benda itu baik atau buruk, boleh guna atau tak guna misalnya. Lepas tu kita buat keputusan. Jadi keputusan kita dari hasil kajian yang kita buat dia akan zanni, bukan qat'i. Ijtihad tu. Jadi kalau kita kena jalan dia betul, maka betul lah. Jadi kalau betul, diberi ganjaran kepada dia dua ganjaran. Ganjaran itu, ganjaran usaha. Tapi kalaulah andaian dia itu tak betul, silap, maka tu tak dikira salah juga itu. Dia berijtihad tapi silap. Silap pun tak salah. Sebagaimana dia betul berijtihad. Operasi kita kata, buat pembedahan. Jadi memang dia dalam ilmu dia boleh berijtihad, dia boleh buat andaian. Tapi kalaulah dia buat tu berjaya, maka itulah baik-baik. Tapi kalaulah tak berjaya, mati misalnya, dia tidak harus menyesal. Tidak harus menyesal. Sama juga kalau kita nak belajar itu, nak meluk, takut mati orang. Takut mati orang. Jadi kalau takut mati orang, kita tak boleh belajar pembedahan. Sebab mati itu bukan jadi matlamat. Matlamatnya hidup. Tapi dia mati itu bukan kerana kita nak suruh dia mati. Usaha ikhtiar kita habis-habis dah, tiba dia mati juga. Mati itu tidak jadi masalah. Bukan berarti kita tenang beban satu kesalahan dan dianggap kita pembunuh. Ya, ada. Jadi kalau kita dianggap pembunuh, maka tak ada orang yang jadi betul dah. Tak ada orang. Kalau itu ada lah, jangan, tak mungkin tu. Kok kemaksiatan itu boleh betul. Tak mungkin, mustahil. Artis dua-dua. Cuba kita fikir, belangan nak buat. Sudahlah artis, usaha dulu betul.